berkongsi ilmu, dan mungkin lepas ni ada peluang ataupun platform yang kita buka kepada staf lain yang ada kemahiran. Contohnya mungkin Cik Sujarmo boleh ajar kita tentang Google Classroom. InsyaAllah, Cik Nasir pun mungkin ada kepakaran yang tersendiri. So kita akan buka lah platform ni untuk perkongsian ilmu kepada staf yang lain. Okey, Cik Azmi boleh mulakan untuk perkongsiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Puan Mawar. Okey, yang dihormati para panel hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan KIK. Macam lain kan? Okey, salah. Rindu nak baca teks KIK, tapi tak apalah, baca sikit lah. Okey, hari ini saya kenalkan diri saya Muhammad Azmi Zamsuri, Jawatan Pembantu Pustawaan Kanan. Okey, hari ini saya akan terangkan berkaitan STEAMYard. Okey, STEAMYard ni satu aplikasi yang saya belajar daripada Pustakawan Kanan, iaitu Encik Farabi daripada Shah Alam, daripada Pita Shah Alam. Okey, so hari ni kita punya sesi perkongsian ilmu, saya harapkan sembang santai je lah. Siapa nak tanya, open mic je. Nak open mic ke, open kamera ke boleh. Sebab saya lebih suka more kepada siapa ni? Slide. Okey, Abang Min daripada luar UiTM Abang Min. Sekejap, saya present terus slide saya. Tak slide. Abang nampak? Okey. Sesi perkongsian ilmu, persediaan membuat siaran langsung menggunakan pengenalan dulu ialah pengenalan. STEAMYard adalah satu aplikasi untuk membuat siaran langsung secara berskala besar. Ia boleh menampung lebih dari 1,000 penonton dalam satu masa. Okey, platform STEAMYard ni dia tak sama macam Google Meet tau. Macam Google Meet dia ada hard limit sampai 250, and then Webex pun saya sama. Dia ada hard limit. So, okey, aplikasi STEAMYard ni juga boleh menyambungkan paparan siaran langsung pada aplikasi Facebook, YouTube dan LinkedIn. Maknanya aplikasi ni kita boleh kembangkan lagi. Sebab itulah penonton boleh mencecah kepada 3,000 ke 4,000 penonton dalam satu masa. Dia boleh menampung sebab dia ada link kan kepada Facebook dan YouTube. Nak tahu siapa founder dia? Okey, ni dia. Handsome macam saya kan. Okey, nama dia agak terbeliak juga lah nak cakap ni. Garge Van Den Top nama dia. Van Den Top nama dia. Okey. Ini founder untuk STEAMYard. Saya dah cuba cari biodata dia, tapi tak jumpa. Saya jumpa nama dan jumpa dia punya muka je. So bolehlah. Kalau orang tanya siapa founder STEAMYard, okey, inilah dia. Nama dan gambar je saya boleh bagi maklumat. Okey, seterusnya penaluan. Okey. Pihak Pita Shah Alam telah membayar RM110 setahun untuk mendapatkan akaun untuk tujuan penggunaan. Setiap pengguna yang mana daripada luar daripada Pita, maknanya cawangan, yang ingin menggunakan aplikasi ini untuk tujuan program live, perlulah memohon pada pihak Pita Shah Alam, iaitu Encik Farabi. Mohon buat surat and then boleh contact dia. Dia sangat friendly, senang nak berkomunikasi. Dia pun ajar saya untuk aplikasi STEAMYard ni dalam masa 1 jam. InsyaAllah saya boleh faham lah dalam masa 1 jam tu. Sebelum program bermula tu, dia ajar saya betul-betul. Agak panas jugalah telinga dan kepala otak ni nak menerima ajaran daripada dia. Tapi alhamdulillah smooth. Berjalan lancar lah program tu. Okey, aplikasi STEAMYard ni boleh memaparkan paparan hanya 5 orang dalam satu masa. So, that's mean 5 orang tu termasuk moderator dan panel. Moderator seorang dan panel 4 orang. So, kita go through pada next slide. Kita boleh tengok contoh live yang
telah berlangsung. Okey, ni contoh live yang telah berlangsung iaitu program Puan Mawar, ulasan buku dan perkongsian aktiviti membaca di UiTM Johor. Okey, agak meranjatkan jugalah sebab Cik Farabi cakap penonton pada SteamYard yang dia buat ni live, penonton yang paling banyak ialah yang ni lah, program ni. Penonton dia total 3,383. Okey, pecahan dia YouTube 1,883 dan Facebook lebih kurang 1,500. Dia plus. Ada lagi lah. Okey, boleh tengok paparan dia. Okey, ni moderator dan panel lah. Dia boleh muatkan pada 5 orang dalam satu masa. Okey, so kita masuk terus dalam sistem. Okey lah. Azmi, kalau lebih daripada 5 orang boleh ke? Lebih pada 5 orang boleh. Tapi dia tak silap saya dia belakang takbir. Dia host. Tak silap saya lah. Betul Puan Mawar? Kalau saya silap, saya betulkan saya. Dia hanya boleh sekali satu sesi tu 5 orang lah maksimum. 5 orang, betul. Ramai. Betul. So dia sebenarnya termasuk pada host, tapi host kita takkan nampak dekat viewer. Host dia kira macam belakang takbir. Dia yang mengawal, dia yang set up semua ni lah, yang keluarkan perkataan-perkataan yang bergerak kat bawah ni, logo kat atas, intro video, semualah. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Kalau saya tercepat, bagi tahu So kita, okey, ni langkah pertama. So slide ni saya buat agak ikut kepala otak saya lah. Okey, gerak kerja. Puan Hazina jangan kacau, Puan Hazina, saya tengah ada buat ni. Okey, gerak kerja yang kita kena buat ialah membuat poster. Okey, Cik Farabi dia akan minta tau. Okey Azmi, nak buat live kan? Okey, awak kena sediakan poster daripada bila maklumat poster tu, program, contoh program masa, lepas tu dia bentuk background poster program. Lepas tu yang ketiga ialah poster maklumat berkaitan moderator dan panel. Dan program tu, program apa yang akan di-sharingkan, akan dikongsikan. So dia suruh buat poster dan alhamdulillah berkat kerjasama daripada Encik Nurul Amin, dia telah membuat poster. Cantik lah poster dia, alhamdulillah. Mendapat pujian. Okay, seterusnya dah siap poster, saya akan bagi dekat Encik Farabi untuk dia set up untuk langkah. Yang mana belum masuk paparan SteamYard, okay, inilah muka depan dia. Cik Azmi, ya, Cik Amin tanya berapa jumlah penonton satu-satu masa? Kalau macam Google Meet kan 250, okay, kalau betul, yang StreamYard ni? StreamYard ni pada saya dia tak ada limit, bergantung pada kelajuan internet viewer tu. Kalau sangkut-sangkut lah. Untuk hal limit saya rasa tak ada, pasal dia makin meningkat tau. Viewer dia tu ada 3,000, ada lebih lah, lebih daripada 1,000 lah pada saya. Saya tak tahu berapa hal limit dia, tapi mana kata lebih daripada 1,000 boleh menampung. Okey, jawapan tu betul Azmi, dan saya tambah sikit. Ya, dia kalau dia nak masuk platform dia ada limit, tetapi kalau kita nak view dia tak ada limit. Sebab tu dia betul, bagus untuk kita gunakan. Sebab kalau kita tengok YouTube dengan Facebook, siapa-siapa pun nak tengok, dia tak ada hard limit viewer. Tapi betul, kalau moderator, panel dengan orang kata penceramah tu dia ada hard limit. Sebab tu kita guna StreamYard. Kita boleh capture lebih banyak orang kata penonton. Ya, betul. Okey, saya teruskan Okey, seterusnya untuk SteamYard. Okey, saya akan masuk kepada sistem aplikasi dia Ni saya tunjukkan paparan hadapan. Untuk login dia lah, saya akan guna nama email live.pita@gmail.com. Okey, bagusnya SteamYard ni dia tak menggunakan kata laluan tau. Setiap login yang kita akan masuk, dia akan ada nampak tak get login code. Dia akan minta kod tau. Dia akan suruh minta kod. Okey, kod ni akan bila kita minta akan Cik Farabi akan dapat tau kod ni melalui handset, and then dia akan bagi kita kod untuk masuk. So, bila kita login kita punya ID, email ni, so next step dia suruh akan bagi 6 digit kod. Okey, ini contoh kod yang masa live tu lah. Saya ada catatkan. So bila kod ni akan berubah
Kita log out je, kita log in, dia akan suruh minta kod baru. Itulah salah satu safety dia berbanding kepada password. Okay, bila dah berjaya log in, dia akan paparkan. Okay, bila ini paparan dah berjaya log in, okay, nampak dekat sini ada berapa schedule yang dah di set up, diaturkan oleh Encik Farabi. Nampak sesi berkongsi ilmu PTDI hari ni. Ni Cik Farabi dia dah set up lah. So yang lain ni semua tinggal tinggal person in charge yang program yang lain di kawasan-kawasan yang lain dia akan masuk. Contoh 15 bulan ni semualah. Okay, bila kita dah boleh masuk ni, kita tekan enter broadcast studio. Bila kita tekan enter broadcast studio ni, minta maaf tuan-tuan, awak tak boleh masuk semua. Saya terpaksa tunjukkan ni lah, tunjukkan paparan macam ni. Kalau masuk dia kena minta kod pada Cik Farabi. So bila enter broadcast, ini paparan dia bila dah masuk. So paparan pertama yang dia tunjukkan ialah suruh mengatur, nampak tak? Tepi belah kanan ni dia ada komen, dia ada banner, dia ada brand, dia ada private chat dengan setting. So tepi ni semua yang kena setting ialah orang set up belakang takbir. Macam saya lah. Contoh, saya person in charge untuk set up benda ni. Cik Farabi akan masukkan and then saya akan pop upkan keluar. So ayat-ayat ni dah telah direka dan tinggal masuk je. Macam penafian program ni adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. So benda ni bila dah masukkan dia akan bergerak dekat bawah sekali ni. Nampak tak saya ada buat petak merah ni. So logo-logo ni semua telah dibuat oleh Encik Farabi, saya tinggal masukkan sahaja. Okay, seterusnya setup. Dapat semua kalau ada yang tak faham boleh on mic tanya terus. Okay, seterusnya ialah brand ni ialah untuk buat background sama ada background gambar ataupun video intro ataupun video yang pengakhiran untuk live streaming lah. So masa ni saya ambil testing dengan host Encik Farabi. Masa ni dia dekat pejabat. Alhamdulillah lah, dia senang bekerja dengan dia. Bila kita minta tolong dia terus, okay Azmi awak terus buat live streaming terus dengan saya. So lagi nampak lah dia punya pemahaman cara sistem ni berjalan. So okay, ini paparan untuk mengatur mengemas kini video di bahagian brand. Okay, yang ini paparan untuk memaparkan moderator dan panel. So okay, ada nampak yang bawah tu. Okay, nampak tak cursor saya ni? Okay, dia ada boleh setting seorang, boleh setting dua orang, boleh setting bertiga, boleh setting dia punya moderator belah kanan, boleh besarkan. Okay, ni dia. So yang ini, okay, aturan untuk masuk moderator dan panel pun dia ada aturan dia. So macam ini kita nampak Puan Mawar gambar besar kan. So Puan Mawar kena masuk dulu and then baru step by step baru panel. Okay, nampak tak tepi? Yang ni orang lain tak akan nampak. So ni saya sebagai host lah untuk set up benda ni. So yang viewer akan nampak daripada YouTube dan Facebook ni sahaja. Okay, seterusnya. Okay, yang bagusnya benda ni, aplikasi SteamYard ni, apa-apa komen bila dah mula live streaming daripada Facebook ataupun YouTube, atau kita akan link YouTube dan Facebook, bila dia komen je, dia akan pop up dekat kita punya komen ni tau. So komen ni nanti kita boleh pinkan dia untuk masukkan dekat dalam viewer ni. Nampak ni, saya ke Cik Farabi telah pin komen daripada salah satu daripada komen Pita Kampus Rembau. Dia cakap kat sini pelajar yang hebat, pelajar yang berani dan punya keyakinan diri yang baik. Okey, inilah salah satu contoh lah. Sama.
Bila komen daripada YouTube, dia akan pop up dulu kat sini, and then kita akan pin kan, dia akan masukkan dekat dalam viewer penonton ni lah. So penonton akan nampak semua segala komen yang telah dipinkan. Okay, seterusnya ialah ruangan setting. Ruangan setting untuk saya. Okey, untuk makluman, apabila saya menjadi host untuk program ni, saya tak boleh gunakan wifi, saya kena gunakan LAN kabel untuk mendapatkan internet yang kuat lah. So dekat sini saya boleh setting, nampak audio saya boleh setting untuk yang paling baik. Kamera pun sama. Camera resolution ni nampak, kita boleh settingkan height ni lah, yang tinggi lah, HD. Okay, seterusnya, okay, dah siap semua setting ni. Aturan yang paling last sekali, kita nak linkkan dia kepada Facebook. Yang ni kita aturan untuk program lah. Kita set up dulu title, description ni kita tulis waktu dia, penceramah siapa, moderator siapa, okay, tempat bertempat di mana, and then save. Okay, seterusnya kita linkkan dia kepada dua platform, iaitu Facebook ataupun YouTube channel. Okay, untuk Facebook, kita gunakan Facebook macam kat Johor ni kita guna PTDI punya Facebook lah. Okay, yang YouTube kita tak ada lagi account untuk YouTube channel, so kita gunakan Pita punya YouTube channel lah. So dekat sini bagusnya YouTube channel ni, bila ramai subscriber and bila bertambahnya viewer, kita boleh buat duit sebenarnya. Dia boleh dapat ni lah, kalau makin naik meningkat dia punya viewer dan subscriber dia boleh dapat duit lah. YouTube akan bayar. Okay, seterusnya dah set up ni semua, kita save ni tadi, save change ni tadi, and then kita go live. Okay, tekan button go live ni, and then okay, go live ni pula dia akan delay dalam 10 second kot. Betul lah yang Encik Suryamo itu try kita dah tekan live, Puan Mawar dah bercakap 10 saat baru keluar dekat paparan live. 5 second bang 5 ke 10 second lah. Dia selain tu bergantung kepada kelajuan internet pada penonton tu. Kalaulah dia guna link dia punya internet yang low, so low lah dia dapat. So resolution video pun akan nampak muka kita pecah-pecahan, walaupun muka kita handsome akan nampak pecah-pecah jugalah kalau internet dia tak capable. Okay, lagi satu pada saya lah, ni saya punya opinion, channel YouTube punya live lagi lancar daripada Facebook. Okay, macam mana yang lain? So pada saya Facebook tak berapa orang kata, tak berapa smooth lah dia punya live tu. Pada saya YouTube lagi lancar. Saya tak tahu kenapa. Betul ni, setuju. Dah banyak kali saya tengok YouTube lagi okey daripada Facebook. Kenapa Puan Mawar, saya pun tak pasti. Kita pun tak pasti teknikal dia tu. So saya lebih suka tengok YouTube sebenarnya pasal dia lebih lancar. Okay, so seterusnya bila dah go live, kita cuma pantau je lah. Kalau ada komen tadi tu, kita boleh pinkan dia. So kita tunggu sampai akhir rancangan, and then done. Itu je. So okay Puan Mawar, ada apa-apa soalan daripada ni yang lain nak tanya kan? Cik Ahmad Akmal dengan Cik Haryani kata server dia orang power gila, server berbayar. Betul. Salah satu punca lah untuk smoothkan benda ni, server dia orang pun bukannya yang calang-calang sebab dia nak kawal satu Malaysia. Sebab apa-apa live program dia akan mohon. Macam hari ni pagi tadi saya dimaklumkan oleh Encik Farabi daripada Tapah tak silap ada buat live streaming. Saya tak tengok pula, saya tak tahu berapa jumlah viewer dia, tapi dia akan linkkan pada itulah yang sama, YouTube dan Facebook.
Mungkin kalau ada Cik Nasir ataupun Cik Akmal nak tambah ke, mungkin Nak ada tambah benda-benda kalau yang ada. kita tak Tak tahu. mahir. Betul-betul. Mm-mm. So saya end slide Cik Akmal tanya tak boleh buat 2 live streaming serentak ke? Azmi? Dua live streaming serentak saya tak pernah cuba pula. Maksudnya tu kalau dua kena buat 2 account lah. Betul. Dia tak ada masalah untuk buat 2 live streaming serentak, tetapi kita ni kalau boleh tak nak program bertindan sebab kita nak viewer kita banyak kan. Ya, betul. So kalau 3 atau 2 program serentak berlaku, nanti saya nak dengar yang tu, topiknya ni pun best juga. So kita rugi daripada viewer lah dekat situ. Boleh tapi rugi viewer. Tapi program live streaming ni, live program ni saya rasa yang paling banyak Puan Mawar punya program, tak silap saya. Lepas Dia punya viewer tu. Lepas PKP tu Azmi, bila orang semua dah masuk kerja, semua program live Kak Pita semua meningkat, saya tengok. Alhamdulillah. Sebab orang dah tahu kan, bila semua platform promote, ni kan. dah orang dah naik kerja, semua pun dah ada komputer, semua dah mula naik. Saya tengok pun Farah punya program pun dah naik. Okay, saya betulkan sikit Azmi, Cik Harani kata YouTube server memang power. Server YouTube tu lebih ringan. Orang-orang IT ni dia faham lah kan. Lebih ringan, okey. Mungkin Cik Abang Nasir lagi tahu kot pasal server. Saya kurang mahir. Kalau pasal server Abang Nasir yang paling ni lah, dia expert kan. Dan saya nak puji juga Azmi sebab di cawangan lain. Kau dah makan? Di cawangan lain belum ada lagi pembantu Azmi and team. Maksud saya Sujarmo, Lan M, tim yang menggerakkan. Abang Min pun banyak bantu sebenarnya. Yes. Sebabnya di cawangan lain belum ada pembantu yang menguruskan macam ni lah. So cawangan lain akan minta tolong Cik Farabi, tetapi di Segamat Azmi dah boleh buat sendiri. So Farabi pun kata lega lah, tak adalah semuanya dia kena buat. So Johor dah pandai buat. Mungkin lepas ni Pasir Gudang ada seorang pembantu yang boleh membantu Cik Aziz. Cik Aziz jadi moderator, technical ada pembantu yang boleh bantu. Kena belajar daripada Azmi lah. Belajar daripada saya, insyaAllah. Malu pula. Okay, ada soalan Azmi daripada Cik Akmal. Macam mana panel dan moderator tu kena log masuk dekat StreamYard juga ke? Untuk panel itu saya lupa, minta maaf, saya lupa nak menerangkan pasal panel dengan moderator. Panel dan moderator, Cik Farabi akan bagi link direct pergi standby untuk paparan. Dia takkan masuk macam saya punya setup paparan lah. Saya punya setup paparan saya boleh tengok semua. Tapi untuk moderator dan panel, dia akan boleh tengok sama dia je. Dia takkan tengok orang belakang takbir. Contoh Betul-betul Puan Siti. Nasir masuk tim StreamYard juga. Sebab itulah kita punya live masa tu laju. Sebab Nasir ada setting-setting apalah, saya pun tak pandai kan. Cik Nasir ada bantu kita untuk setting-setting. Bahagian teknikal memang kita serahkan pada orang-orang pandai komputer macam ni lah. Dan Puan Siti Azmi kata di Pahang pun pembantu kanan, di Jengker pun ada seorang pembantu kanan yang bantu. Alhamdulillah. Okay, so ni tengok Okay, nampak tak paparan saya ni? Nampak? Okay, nampak host adalah Cik Farabi. Dan Azmi ni adalah, contohnya Azmi ni adalah panel ataupun moderator. Panel dan moderator, dia takkan nampak host punya muka dekat bawah ni. Nampak gambar kecil dua ni. Dia takkan nampak host punya. Host punya paparan ni takkan nampak. So host punya tugasan ni ialah untuk set up semua ni. Komen, banner, brand, private chat, setting. Dia akan set up semua tu lah. Cik Harani kata muah M. Dia muahkan saya ke ni? Daripada Pasir Gudang wakil tak ada. Nak tanya apa-apa ke?
Okay, kita open question daripada Pasir Gudang. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab lepas ni Pasir Gudang akan buat lah. Dia akan buat 2 untuk capai KPI kita. Sama tanya, panel dan moderator akan guna link untuk masuk. Ya betul. Dia akan, Cik Farabi akan bagi link yang berlainan dengan host, dengan admin. Azmi nak tengok secara live streaming. Kalau kita nak livekan StreamYard tu, kita kena minta consent daripada Farabi. Ya betul. Sebab kita tak boleh main klik sahaja sebab dia kawal lah. Shah Alam kawal. Okay, paparan yang Cik Aziz nampak juga dekat slide ni ialah paparan untuk contoh sahaja. Tu contoh paparan tu? Ya betul. Sebab ada ID dan dia ada ya betul. Dia ada macam-macam. Dia ada banyak program kat sini dan banyak admin yang akan dibahagi-bahagikan mengikut program lah. Yang atas kalau Cik Aziz boleh nampak, kita tolong set upkan saja untuk Azmi untuk buat sesi pembelajaran. Dia tak boleh, sebab tu nampak ada schedule kat sini. Dia create je tapi schedule untuk go live tak ada. Okey, Cik Aziz. Azmi. Ya. Malik. Ya Malik. Assalamualaikum Malik. Sihat Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya saya. Daripada Facebook dengan YouTube, apa lagi channel yang kita boleh pakai? Yang viewer dia tinggi. Viewer dia tinggi, okey. Yang banyak orang guna kan. Okey, untuk StreamYard ni sebenarnya dia ada 3 sahaja. Satu YouTube, satu Facebook dan saya tak berguna yang satu ni, aplikasi ni. Nama dia LinkedIn. LinkedIn. Saya tak pernah dengar kan. Saya tak pernah cuba benda ni tapi kurang popular. Kurang popular, betul Cik Malik. Kalau ikutkan Twitter tak boleh. RedTube ni apa Cik Harani? Merah. Tube merah apa? Bukan RedTube tu yang RedTube apa tu? RedTube tak boleh. RedTube orang lain. Ini betul. Nasib bahaya. Puan M faham tu. Saya faham. Jangan sekali Google. Syafiq cakap terus Red One. Syafiq bab mengarut memang nombor 1. Terima kasih Wik. Okey, Cik Syahrir. Okey, Encik Azmi, aplikasi mana yang lebih user friendly? StreamYard atau Google Meet? Okey, untuk makluman dua-dua ni user friendly. Tapi untuk banyakkan kita punya viewer, StreamYard lah. Dan dia boleh link kepada 3 aplikasi yang lain. Contoh macam saya cakap tadi, YouTube, Facebook dan LinkedIn. Tapi kebanyakannya pengguna akan tahu 2 benda ni je, pengguna biasa guna. YouTube dan Facebook. Google ni pada saya untuk macam bicara dalaman ni boleh guna kot. Yang mana staff dia kurang daripada 2 atau 50. Macam Facebook tu kita boleh guna kita punya lah, dapat kebenarannya. Facebook kita guna akaun kita Cik Malik. Kalau YouTube kita guna Pita punya akaun. YouTube. YouTube memang YouTube dia akan linkkan kepada akaun Pita lah. Memang Pita ada YouTube channel. Itulah dia. Terima kasih di atas soalan pada Cik Syahril, Malik dan Cik Syafiq. Cik Syafiq tadi pun ada bagi soalan ni. Mari jap. Cik Azmi, Cik Farabi ada backup staff ke? Okey, untuk makluman, Cik Farabi tak ada backup staff tapi boleh nak lantik. Okey, Cik Syafiq ialah backup staff untuk PTDI. Boleh, Bik? Menyesal aku tanya dia kata. Pembantu kanan dah lantik tu. Interim ke apa? Saja gurau je. Ya Zee, satu ID, satu program. Dia kena set up ID tu dulu. Ya betul. Okey, Cik Azmi, kita dah menghampiri pukul berapa ni? 11.36. Boleh kita teruskan kepada sesi seterusnya? Sebelum tu saya nak bagi pantun lah. Boleh. Ada pantun. Syafiq suka pantun ni. Nanti Syafiq tolong jawab Okey, Steve Jobs buat iPhone, kita lalai main handphone. Ini pantun 2 rangkap. Okey, yang 4 rangkap ni, mari menjala ikan toman.
dapat si Eko dibuat bekal. Budaya membaca sudah dilupa akibat gadget dan media sosial. Okey, sekian, terima kasih. Tu dia. Assalamualaikum. Okey. Okey, so sekarang kita teruskan dengan sesi Puan Mawar. Boleh nampak saya tak? Boleh. Boleh Saya tutup chat. Tak nampak? Macam mana nak nampakkan saya? Cik Nasir? Besar sangat. Okey. Besar sangat, takut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah dengar penerangan Cik Azmi Macam mana saya nak pinkan muka saya ni? Okey. Kena jauhkan sikit. Okey, jadinya kita nak relatekan dengan buku yang berada dalam perpustakaan. Saya cuba cari tentang StreamYard, kita tak ada lagi buku tu. Dan tajuk yang paling dekat adalah instructional media, which is media pengajaran. Kalau katakan Cik Akmal dengan Puan Siti, kalau boleh tolong respon waktu kita belajar, kita ada belajar tentang instructional media. Instructional media. Dan buku ni yang Puan Yati cari semalam adalah buku SLR tahun 2000. Dan kalau kita baca buku ni agak outdated sedikit sebab dia tidak menceritakan media pengajaran secara online, which is yang sekarang ni kita banyak online. Dia lebih kepada guna kamera, lagi guna apa ya? Projector. Okay, so buku ni agak outdated tetapi dijadikan sebagai SLR. Mungkin nak tahu tentang sejarah bolehlah kot media pengajaran pada dulu-dulu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kita panggil apa ni, rajah, dia kata guru dan teknologi pendidikan. Manusia ni mempunyai kadar perolehan pengetahuan melalui beberapa platform. Maksud saya, rasa 1% sahaja. Kalau kita belajar, kita rasa benda tu, kita akan ingat 1% sahaja. Kalau kita sentuh 2%, kalau kita bau 3%, kalau kita dengar 11%, dan kalau kita lihat 83%. 83 kalau kita tengok, kita dengar, kita bau, kita sentuh, kita rasa, barulah kita dapat 100%. Itu adalah kaedah pengajaran lah. Tetapi apa yang kita boleh tambah di sini adalah hands on. Kalau kita tengok kajian-kajian yang terkini, dia akan kata hands on akan menambahkan kefahaman terhadap sesuatu ilmu tu. Oleh kerana itu, kalau katakan student datang, kenapa buku PTDI agak lama ataupun tak ada yang diorang nak? Tuan-tuan dan puan-puan, semua mesti tahulah bila bekerja dalam perpustakaan, selain daripada buku, kita ada apa ya? Kita nak suruh Cik Syafiq jawab. Cik Syafiq, boleh dengar saya? Syafiq boleh respon? Syafiq? Ataupun siapa-siapa yang boleh dengar saya? Onkan mic Syafiq. Syahir boleh on mic tak? Nak tanya ni. Dah semua orang tak boleh nak respon guna mic So selain daripada buku, sebenarnya kita ada e-book. Duk cari-cari beberapa hari ni apa buku yang kita boleh relatekan dengan StreamYard ni. Tak banyak Buku SLR ni pun tahun 2000 Cik Akmal. Kena cari buku instructional media ataupun minta lecturer cadangkan lah. Tetapi apabila saya cari di e-book, rupa-rupanya e-book kita ada banyak sangat bahan tentang instructional media. So saya akan presentkan macam mana nak cari e-book. Semua staf perpustakaan tahu tak platform e-book Pita? Tahu dekat mana ya? Dekat Pita Okay, so kita punya sesi kali ni kita nak tengok sama ada boleh tak staf PTDI sendiri tahu platform mana e-book tu berada, dan jika
ditanya soalan, staf kita mampu untuk jawab, ya. Okey. So, semua orang boleh nampak tak apa yang saya nak presentkan ni? Selepas ni kita ada hands on, kita ada hands on. So, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di depan PC boleh ikut saya punya step dan ataupun nanti akan jawablah, akan bagi jawapan pada soalan yang saya sertakan. Okey. Bagi yang tak tahu, okey, ini laman web perpustakaan. Ya, kalau nak buat hands on saya selepas ini kena pergi laman web perpustakaan. Yang ni nampak ke? Nampak. Okey. E-book berada di sebelah sini, OPAC, exam paper, online database, kita ada e-book. Okey, tekan pada e-book ni. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan sebentar nanti dia akan tanya pasal suruh cari satu apa kita panggil PDF tentang tajuk instructional media. Sila gunakan keyword ini, instructional media. Jika keyword salah, dia tak akan jumpa lah. Okay, masukkan instructional media, kemudian tekan find. Okay, ada banyak instructional media punya e-book di sini Bila orang kata tak ada koleksi, tak adalah dalam PTDI, selalu advise dia orang untuk masuk e-book. Okay, ada banyak. Dan bila saya tengok tajuk-tajuk ni, pastikan tajuk yang tuan-puan masukkan tidak sama dengan rakan-rakan yang lain. Sebab kita ada banyak, kita ada 88, takkan semua orang tajuk yang sama kan? Macam mana nak tahu tajuk tu tak sama? Korang boleh tengok kalau katakan kawan-kawan dah jawab, dia akan tunjukkan bahawa okey, contohnya Azmi dah ambil tajuk ni, Sujarmo dah ambil tajuk ni. So orang lain tak boleh ambil lah tajuk tu Okey, kalau saya tengok kat sini, saya suka tengok suggested topic within your search. Tekan banyak. Saya tak nak ambil yang lain-lain, saya nak fokus kepada educational technology. Okey, ni kalau nak cari yang lebih banyak lah. Tak apa, yang ni tuan-puan tahu sahaja Okey, katakanlah saya tengok sini, okeylah saya nak ambil tajuk designing instruction for technology enhanced learning. So saya klik sahaja pada tajuk. Dalam soalan tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan masukkan tajuk. Sujarmo ada bagi latihan tak? Ada bagi link untuk latihan tak? Cik Sujarmo? Dah boleh bagi dekat sini? Ada tak? Okey. Masuk laman web ni pernah Puan Siti Rozana buat. Okey. Masuk web PTDI kita nak naikkan hits PTDI punya website. Guna laman web PTDI. Okey, Sujarmo dah letak form ni. Form. Okey. Masukkan nama tuan-tuan dan puan-puan, nombor ID soalan dia. Okey. Oh, saya dah terdelete dia punya tajuk Ada tajuk tak? Online database apa? Okey, sebab apa saya nak ada site APA. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang ini dan ini saya akan ajar Okey. Bila katakan dah masuk pada tajuk tu, kita dah buka kan? Database-nya adalah, kalau pergi ke sini, database dia, nama dia IGI Global. Okey. Okey, kalau kata dah pergi masuk, tak tahu pemawa yang ini online database apa, saya cuba nak jawab, saya tak tahu online database apa, boleh tanya. So saya nak kira sebagai soalan rujukan Kalau yang ini dia punya online database adalah IGI Global. Okey, macam mana nak dapatkan site APA book? Okey, saya ajar, semua orang ready ke? Nampak ke ni? Nampak tak yang ni? Boleh respon? Pasal gudang, ada siapa-siapa ada mic, boleh respon? Nampak tak? Site APA Books ni Boleh. Boleh nampak? Ni, tekan site book ni. Okay, tekan site book ni, dia ada APA. Jelas Nanti nak jawab soalan tu,
tekan sidebook, dia ada APA. Tuan-tuan dan puan-puan copy sahaja yang ini, pastekan dekat jawapan. Boleh? Okay. Ini online database-nya. Macam ni nak masukkan citation dia. Dan jangan ambil yang APA ni. Ambil yang ini sahaja. Dan soalan seterusnya kena download dan lampikan chapter PDF. Okey, untuk yang ini, pergi salah satu chapter. Jangan pergi download full book. Sebab dia ada limit nak download tu. Okey, janganlah download full book. Ambil chapter sahaja. Contohnya, saya nak chapter yang ke-6 ni. Distance Learning Implementation and Evaluation. Saya klik pada PDF sahaja. Ni jangan lupa nanti tanya. Masukkan apa? Ini mestilah nombor ID staff dan ini adalah nombor IC. Kena tekan pada I accept terms and condition. Kalau saya laju bagi tahu, login, tuan-tuan dan perempuan mesti download chapter. Okey. Ini adalah chapter dia. Okey, dalam ni adalah dia cerita pasal apa tadi? Distance Learning Implementation and Evaluation. Okey. So download sahaja chapter PDF. Okey, nanti PDF dia ada kat sini. Kalau di sepanjang proses ni ada masalah, boleh terus telefon ataupun boleh terus kontak saya akan ajarkan lah. Saya kira sebagai kelas kemahiran maklumat jugalah hari ni. So ini dia, tuan-tuan dan perempuan kena add file. Okey. Mana? Select file from your device dan terus ambil yang telah di-download tadi. Senang je, tak susah. Ambil yang ini. Lepas tu open, dia akan up dekat sini Okey, nanti uploadkan. Okey, itu sahaja. Okey, saya harap semua staff boleh cuba dan boleh buat latihan e-book ni. Bila dah buat latihan ni baru kita kira sebagai telah menghadiri latihan. Ada apa-apa soalan tak? Mawar, yang online database tu tadi macam mana dapatkan? Orang macam semua tertinggal. Kuat sikit, Malik tak dengar. Online database tu tadi macam mana nak dapatkan dia nama online daripada mana? Okey. Kalau di Google Malik, soalan bagus Kalau di Google Malik, PTDI library. Kita kena tolong naikkan hits kita You Google sahaja PTDI library, awak akan dapat ni. Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Jangan pergi Shah Alam, jangan pergi Pita, nanti kita rugi statistik. Ini yang tim Puan Siti buat bersama Cik Nasir tak silap saya. So pergi kepada e-book ni. Nampak ada e-book tak? Okey, dia masuk ni. Saya lebih suka terus kepada e-book. Kalau you pergi online database pun boleh juga, tapi panjang ni. Okey, dia panjang lah jalan dia. Kat sini Puan Siti dah siap buat. Kita letakkan instruct. Macam ni ejennya tadi? Instruct. EIO. EIO. Media instructional media. So all field lah, all field je. Sorry? All field je. All fields saja. Saya suka letak all fields. Tapi ada setengah orang dia lebih suka title, betul? Dia akan terus pergi instructional media title. Saya suka guna all field ataupun saya guna subject. Ada setengah-setengahnya artikel yang kita perlukan dalam title dia tak sebut instructional media, tetapi dalam subject dan dalam chapter rupanya ada chapter ataupun subjek yang menceritakan tentang instructional media. Sebab tu saya suka guna all fields ataupun subject. Itu preferences lah. Saya akan dapat lebih banyak hits. Okay. Jadi tadi saya kata bila you tekan more ni, you akan nampak dia suggestkan topik. Ada setengah orang dia nak tahu higher education sahaja. Dia tak nak tahu pasal dalam business ke dalam apa. Ada setengah orang dia nak tahu dalam subjek school library sahaja. Dia tak nak tahu pasal university. Ada yang nak blended learning sahaja. So platform e-book ni sebenarnya kalau orang buat research sangat bagus, sangat membantu.
So staf perpustakaan sepatutnya kena tahulah walaupun tak banyak, kena tahu sedikit. You tengok kat sini, ada instructional media dalam education, ada dalam sains. Yang nombor-nombor tu apa semua? Ini bermakna, dalam topik-topik ni, contoh kalau kita tekan computer and education, ada 3 e-book. 1, 2, 3 tu. Dia narrowkan lagi pencarian kamu khas untuk tajuk instructional media di dalam, contoh saya bagi multimedia information system. So ada 1 yang paling tepat. Nampak? Ini kalau orang yang tak nak tengok banyak-banyak, dia nak terus fokus kepada subjek yang dia nak. Boleh? Okay. So kalau cakap makin lama makin sikit lah Puan Mawar, saya nak yang banyak-banyak tadi. Jangan risau, you boleh remove filter ni kat tepi ni. Remove. Remove, dia akan kembali banyak lah. Dah? Boleh Malik? Okay, boleh. Okay, senang je tak ada masalah So kalau lepas ni saya minta semua staff cubalah. Sebab bila kita dah ajar, kita kena hands on macam buku tu cakap tadi kan. Kita dah dengar, kita kena tambah satu lagi. Kita buat barulah knowledge kita tu lebih mantap. Jadinya StreamYard yang Cik Azmi buat tu adalah salah satu platform instructional media pengajaran pada abad PKP ni kan. Okey, itu sahaja. Kalau ada soalan bolehlah bertanya di Ask Your Librarian. Saya akan jawab di situ, naiklah statistik saya kan. Okey, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tengok betul tak staff kita ni faham dan boleh buat. Tolong jawab latihan e-book yang disertakan. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan kita punya sesi perkongsian Cik Azmi dan juga sesi perkongsian ilmu tentang e-book ni. Cik Azmi, saya pass pada Cik Azmi semula untuk closekan sesi, silakan. Oh, Cik Akmal kata nanti sekejap, jangan cepat sangat tamatkan, tengah download. Okey, Amin kata site book APA apa ya? Okey, Amin, soalan yang bagus Bila you buat penyelidikan, you kena letak reference. You rujuk apa? You rujuk di mana? Okey, so saya suka gunakan online database ini sebab dia dah bagi kita citation. Citation bermaksud kalau orang tu buat kerja, kita cakap kita ambil petikan ataupun information ni daripada penulisan orang sekian. Okay, macam buku ni saya selalu cakap bila you rujuk mana-mana information, you kena letak reference dan saya selalu sebut apa kerana dalam UiTM kita menggunakan American Psychological Association punya citation ya. Kita tak guna Chicago, kita tak guna MLA. Selalunya kita guna APA dalam penulisan kita. So APA ni di dalam dia ada nama orang yang tulis buku tu Amin Ada tahun. Ada tajuk buku ni apa dan kita ambil daripada mana. Okay, kita tak adalah ambil kerja orang, kita tak cakap pun itu kerja orang tu yang buat. So Amin dekat sini Min site book tekan APA ni. Boleh jelas Amin? Barulah nampak macam orang library buat kerja. So kalau Amin buat pameran maya nanti, Puan Mawar saya dah guna e-book lah. Saya guna e-book orang ni ada maklumat di situ. So ataupun dekat laman web, ambil maklumat tu dalam laman web. So boleh juga gunakan. Puan Mawar, maaf mencelah Soalan nombor 5 tu, chapter PDF tu, tak semua tajuk ada PDF? Okey, tak semua tajuk ada PDF. Kalau kita tengok kat sini, awak masuk terus ke awak guna easy access tadi? Saya masuk terus. Maksudnya masuk daripada yang saya ajar tadi kan. Kalau Universiti Teknologi Mara ni keluar, tak ada masalah sebab tapi ada tapi. Okay. You mesti atas ni Universiti Teknologi Mara. Kalau you masuk terus sahaja tak ada Universiti Teknologi Mara ni, dia tak membenarkan you download. Okay. Download PDF. Ni mesti ada. Sebab tu saya kata mesti masuk daripada PTDI tadi. Dia tanya username dengan password kan.
So kalau ada juga Azmi pergi dapat tapi dia tak membenarkan download PDF ni, bermakna Azmi kita boleh view tetapi kita tak subscribe. Tak boleh download. Oh, tak subscribe. Yeah. Kalau jadi macam tu Azmi, Puan Mawar, saya nak juga artikel ni tapi saya tak boleh download, saya dah cuba buat. Macam mana Puan Mawar ajar? You bagi details bahan yang you nak tu. Okay, nanti saya akan carikan. Kita ada satu kumpulan konsortium antara pustakawan antara universiti, which is UM, UKM, UPM dan UTM. So saya ada klik-klik saya kat situ, network saya. Kalau saya tak jumpa, saya akan tanya dalam kalangan kawan-kawan saya tu. Kalau koleksi mereka ada, mereka akan respon dan saya boleh dapatkan bahan tu, tak ada masalah. Okay. Okay Azmi, boleh? Akmal kata, okay saya dah upload, ada tak? Ada yang tak berjaya upload tak? Saya ajarkan. Cik Akmal pun boleh ajar. Cik Akmal kalau ada orang tanya, jangan lupa logkan di RDMS kita punya statistik rujukan. Okay, kalau kata dah, kita tengok betul tak Cik Akmal dah? Okay, saya ada 5 orang yang dah buat, very good. Siapakah orang itu? Cik Idris dah buat. Sekejap saya ambil individual. Yang ini saya kejap. Okay, Cik Idris dah buat e-book. Cik Idris kena kena nyatakan dia masuk kat mana Cik Idris online database tu. Adakah, sekali lagi saya ni di IGI Global, adakah di Emerald ataupun adakah di Sign Direct yang itu. Kita kena tengok daripada online database yang mana. Okay, seterusnya tadi mana tadi? Okay. Ini Cik Idris memang APA dia ya? Ni APA dia Okay, tengok balik. Siapa lagi ni? Cik Akmal dah buat IGI. IG ke IGI Cik Akmal? Ada IG. Okay. Very good. Dia ambil macam ni APA dia. So chapter dia, kalau kita tengok. Laptop saya, okay. Very good, pandai. Changing the scope of library instruction in digital age. Okay. Seterusnya kita tengok lagi siapa? Malik dah try juga. Malik ambil daripada IGI Global. Very good, APA dia. Copy paste je kan? Using online database. Ini dia ambil chapter yang menerangkan tentang using online data for student. Okay. Okay. Bolehlah ni. Dah pandai lah ni. Nanti bolehlah ajar student-student lain yang memerlukan. Okay. Kalau orang lain minta tolong buat bila you tak buat nanti you tak faham nak terangkan pada orang ataupun tak adalah kemahiran tu. Cik Aziz pun guna IGI Global IGI Global ni banyak untuk student information management. Ya, student information management kebanyakannya memang subjek dia memang dekat dalam IGI Global Cik Aziz boleh. Okey, senang je. Okey, kita masih menunggu lagi rakan-rakan lain. Kalau dah jawab, dah boleh buat tu maksudnya berkesan lah apa yang Azmi terangkan, apa yang saya terangkan. Okey, sama juga. Bagus. Puan Siti. Okey. Jadi Cik Akmal, Puan Siti, siapa lagi? Malik, kalau dengan kawan-kawan lain tu boleh ajarkan pula. Saya ajar tuan-tuan dan perempuan, mungkin ada kawan-kawan lain yang rasa cepat sangat. So belajar dengan orang-orang yang dah upload tadi. Very good. Amin belum berjaya. Apa masalah Amin tu? Amin kalau boleh share screen? Boleh copy aja tak site APA tu? Senang sikit. Boleh cik ni? Cik Idris? Sini. Site ni. Site book. Copy je. Ni. Copy. Tu je. Lepas tu. Paste. Kat sini. Site. Paste. Jadi. Terus jadi senang sahaja. Okey. Dia kata apa tu? Jangan rajin sangat nak site tuan. Copy paste je. Oh, ada satu lagi. Okey, Sujarmo, you selalu ambil
data daripada internet kan, which is sebenarnya tak adalah salah. Saya pun buat macam tu juga. Cuma pentingnya you kena cite. Cik Akmal ingat tak kalau kita ada satu citation machine, kalau kata you ambil data tu daripada website pun kena buat citation tau. So citation machine Cik Idris pun selalu guna kan? Okay. Citation machine ni. Ya ke nama dia? Citationmachine.net. Saya pun lupa dah sekali-sekala guna Okay. Dia senang. Citation machine ni sangat senang. Okay. Siapa nak belajar, nanti kita akan buat satu session pula yang lain untuk khas citation machine untuk site laman web. You ambil dekat laman-laman web tu boleh, tapi kenalah yang authority-nya betul, kandungan dia betul. Okay, yang ini kita ada slot lain, saya tak nak ulas kat sini lah. Saya pun selalu guna citation machine ni untuk buat citation laman web. Okay. Muhammad Syafiq, saya punya betul ke tak? Kita tengok Syafiq punya sekejap. Mana tadi? Kat sini Okay. Amin. IGI Global. Okay. IGI Global. Oh, dia yang ni tak ada, dia tak letak DOI Very good. Okay, lagi. Syafiq buat enhancing. Syafiq ni salah ini tajuk. Online database tu apa? Kejap Syafiq. Okay, tak apa, kita belajar. Online database ni yang ini tadi Syafiq. Yang ni. Okay, saya tunjukkan sikit lah online database tu apa. Dia platform yang mana mengumpulkan semua buku-buku dan jurnal tu. Okay, kalau tengok kat sini online database, dia ada tadi IGI Mana dia tadi? Kebanyakannya IGI. Mana I ada tak nampak tak I? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, dia tak ada kat sini, dia ada dekat I tak? Okay, kat e-book. Okay, betul lah Cik Akmal tadi dia tulis IG library, memang ada kat sini. Okay, ada setengah orang tadi dia ambil IGI Global, dia ada dekat sini. Mungkin ada orang tadi dia pergi ambil, dia dapat dekat Science Direct, tajuk dia dekat Science Direct. Mungkin ada juga dekat Sage Knowledge ni. Okay, ada banyak dekat sini Spring Learning. Saya paling suka dua ni, Science Direct dengan Taylor and Francis. Taylor and Francis dia banyak buku-buku berimpak ataupun jurnal berimpak tinggi Ini geng-geng Dr. Razi ni selalu publish dekat Taylor and Francis. Okay, banyak lagi tempat-tempat yang boleh yang Syafiq buat tadi. Okay, ni tajuk dia ni. Nanti kena betulkan lah. InsyaAllah kita belajar sikit-sikit. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak ulas banyak-banyak, nanti kesian korang, pening pula. Okay, very good. Izzah ambil daripada EBSCO host. EBSCO pun ada e-book collection. Good. Lagi. Siapa lagi? Zarifah ambil IGI Global. Okay. Okay. Seterusnya Azrul. Orang PG ni. Kemain laju Ambil daripada IGI Global juga. Dan okay, kita ada Annie. Annie pun ambil daripada IGI Global. Sekarang semua orang dah pandai Site APA. Very good. Okay. Dah pandai dah tu. Okay. Cik Azmi ada apa-apa lagi yang nak ditambah? Mana Cik Azmi? Stop sharing. So, saya dapat saya punya sesi perkongsian ilmu Steam Okay, tak ada. Pun dah menunjukkan pukul 12.05. So kita dah hampir 1 jam kita buat sesi perkongsian ilmu. Okey, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyak kerana
menyertai saya punya program. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh direct pergi tanya dekat saya ataupun dekat Puan Mawar lah. Puan Mawar berkaitan tadilah e-books, saya berkaitan STEAMYard. Selagi boleh saya tolong, saya bagi tahu. Apa-apa kalau saya tak faham nanti saya akan rujuk pada Encik Farabi lah direct. Bila-bila masa boleh tanya lagi? InsyaAllah Malik. Untuk awak 24 jam. Oh, okey. Boleh. Terima kasih. Mohon. Okey. Dan kena ingatlah semua orang Azmi, yang macam rektor kata sewaktu majlis perpisahan Kak Mas, ada 3 benda yang kita tinggalkan bila kita meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang berguna. Semoga ilmu yang Azmi dan saya sebarkan ni adalah ilmu yang berguna buat tuan-tuan dan puan-puan, dan kami menyeru pada semua jika ada ilmu, contohnya ilmu masak ke atau ilmu di bahagian ataupun kepakaran tempat lain, tolong sharekan, kita akan buat training. Ilmu masak tu macam ada hint-hint nak buat masak-masak ni depan ni. Yes, sesi seterusnya Azmi InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kita jumpa lagi di sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita habiskan kita punya sesi ni dengan surah Al-As. Tasbih berkifarah. Fatihah.